manifesto yang saya tahu adalah satu orang kata apa pendekatan ataupun harapan yang akan dilakukan setelah sebuah parti itu menang dalam pilihan raya. Saya ni tak faham sangat manifesto, tapi itulah jenis-jenis ikut orang ni kan, kita bukan pandai sangat. Manifesto ni apa yang saya tahu untuk membentukkan negara yang baru. So bila membentukkan negara yang baru itu membuatkan seperti mana cakap PRU. Itu yang saya tahulah. Manifesto itu adalah perjanjian masa election, masa daripada wakil rakyat dengan wakil parlimen kepada rakyat lah. Untuk janji-janji yang mereka akan promise, what's promise untuk rakyat lah kan, supaya rakyat tu undi untuk mereka lah. Manifesto tu apa sebenarnya kalau dapat disimplify? Manifesto ni untuk simplify ialah tawaran parti-parti yang bertanding apa yang mereka hendak laksanakan sekiranya menang. Ini penting supaya dalam pengundi-pengundi memilih antara banyak-banyak option yang ada, antara faktor besar yang patut mempengaruhi pilihan tersebut ialah apakah tawaran yang diberikan oleh parti-parti yang bertanding, kerana itu yang menjadi mandat untuk mereka melaksanakan dasar-dasar yang mereka rasa baik untuk negara. Dia adalah harapan rakyat. Kalau di peringkat nasional, di peringkat negeri, di peringkat tempatan, dia mungkin 3 harapan yang berbeza. Orang biasa, mereka melihat jelmaan kerajaan itu, sebenarnya idea konsep mereka adalah PBT, pihak berkuasa tempatan. Masalah asas ialah masalah jalan yang tidak berturap, berlubang, sampah yang tak dipungut, saliran yang tersumbat, pokok yang tumbang. Itu adalah manifestasi konsep kerajaan. Jadi bila saya bercakap dengan mereka, apakah harapan mereka? Tawaran yang perlu saya bawa ke Lembah Pantai contohnya, banyak bersifat fizikal dan lokal. Tapi bila kita teliti, ada pattern, iaitu mereka berharapkan sesiapa yang mentadbir terbuka mendengar pandangan, teguran, kritikan, cadangan daripada pembayar cukai, daripada rakyat biasa. Dan dari situ kita proseskan dan kita persembahkan sebagai tawaran. Dalam membentangkan manifesto itu, selain daripada tawaran itu mestilah menarik, bagi saya yang penting ialah mesti kredibel. Maknanya pengundi kena percaya bahawa dalam manifesto itu kalau dia tulis macam tu, itulah yang dia akan buat. Jadi saya dan rakan-rakan dalam Barisan Nasional akan dalam masa yang terdekat ini membentangkan ataupun melancarkan manifesto itu, maknanya senarai tawaran kepada pengundi. Ini yang kita nak buat, soal pendapatan, soal macam mana nak naikkan gaji, soal pembangunan apa yang kita nak utamakan, soal pendidikan macam mana, soal percukaian misalnya. Bagi Pakatan Harapan, kita cuma akan umumkan tawaran di peringkat pusat, di peringkat persekutuan pada 2 November. Jadi kalau saya nak sebut ni masih terlalu awal ya, tapi saya boleh bagilah hint-hint. Secara umum yang akan diperjuangkan yang memang usaha Pakatan Harapan secara konsisten, kita banteras dan lawan rasuah tentang isu perumahan, isu pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi, isu pendidikan yang lebih baik, ya, dan perkara-perkara berkait dengan sebenarnya kos sara hidup. Sekarang ni bagi PRU ke-15, selepas pandemik, dalam keadaan nilai mata wang ringgit berada pada kedudukan yang kurang baik ataupun tak baik ya, sekarang ni isu asas ialah bukan politik abstrak tapi politik periuk nasi. Sejauh mana melihat manifesto yang dilaksanakan ataupun digarap sebuah parti itu dapat dilaksanakan? Kalau mungkin dahulu Barisan Nasional memerintah sekian lama, kemudian sebelum ni pernah ada kerajaan lain yang memerintah, jadi masing-masing dah ada peluang menjadi kerajaan. Bagaimana Syahrir melihat manifesto sesuatu parti lebih pada advantage berbanding manifesto parti lain atau gabungan lain untuk Barisan Nasional? Kalau saya boleh sebut apa advantage manifesto Barisan Nasional, tadi macam saya sebut, credibility. Bukanlah nak kata kami ni sempurna 100% segala janji dan tawaran sebelum-sebelum ini. Tapi jauh
lebih dekat kepada 100 berbanding dengan parti-parti lain, di mana kita pernah dengar istilah manifesto ini bukan kitab suci daripada parti lain lah. Yang mana saya rasa benda itu mengecewakan, kerana kalau kita berani menawarkan sesuatu janji, ia perlulah dah difikirkan. Maknanya dah fikir betul-betul benda ni boleh buat ke tidak, apa cara kita nak buatkan, apa kaedah pelaksanaannya, baru kita letak atas kertas, baru kita cetak dan kita bagi tahu kat semua orang, baru kita hebah. Kalau kita tak fikir ataupun lebih teruk daripada itu, memang tak ada niat nak buat semata-mata untuk menarik dan memancing undi, saya khawatir itu satu tamparan kepada kredibiliti parti politik tersebut. Selepas 2018, tawaran yang dibawa oleh mana-mana parti, dia mesti berasaskan kepada bajet. Adakah kita punya kemampuan untuk bayar perkara-perkara ni? Dari mana kita nak dapatkan duit ini? Pada ketika bebanan hutang masih tinggi dan komitmen kita untuk membayar contohnya hutang 1MDB setiap tahun berbilion ringgit. Jadi dari situ kita ada beberapa kekangan. That's why, itulah kenapa bagi Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim, pengerusi Pakatan Harapan berkata, kita tidak menjanjikan bulan dan bintang. Kita dah pernah masuk, kita dah lihat keadaan sebenar. Banyak institusi yang kita anggap sebelum ni cantik, indah, tapi bila kita tengok belik dia punya akaun, buku-buku akaunnya, sebenarnya ada isu. Dan itu bagi saya memaksa Pakatan Harapan, pimpinan, kita kena berbijak di bumi yang nyata. Kalau kita umum tapi kita tak boleh nak bayar, where are we going to find the money? Antara perkara yang kita selalu tengok sebelum nak meletakkan apa-apa janji itu ialah kita dah kira dah, lebih kurang lah kita dah kira dah ini kosnya dalam ballpark apa, berapa jumlah kos dia. Mungkin tak tepat sebab kita bukan MOF, kita bukan dalam kerajaan, tapi dah dapat congakkan ini adalah jumlah yang akan diperlukan untuk janji ini. Mana kita nak dapat duit ni? Kita akan fikir, okey, ini jenis savings kita boleh buat di tempat lain. Mungkin ini cara kita nak menambahkan pendapatan kerajaan dan sebagainya, dan kita yakin perkara ini boleh dibuat. Baru kita letak. Dan ada janji-janji dan tawaran-tawaran yang tak menggunakan RM1, tak menggunakan kos. Semua itu pun telah dipikirkan masak-masak. Kita berani buat tak? Kalau kita nak tulis ni, okey berani, baru kita tulis. Kalau kita nampak benda ni terlalu mahal, tak realistik ni, kita takkan boleh buat. Jangan sampai orang tak percaya kita besok. Okey, cancel. Walaupun janji itu menarik, walaupun janji itu confirm boleh pancing undi orang muda, tapi kita tahu ni tak boleh buat ni. Kita takkan berani cakap